Tadi Prof dah sebut tentang bagaimana seorang anak muda bernama Ali bin Abi Talib pada malam Hijratul Rasul itu dia sanggup gantikan tempat Nabi dengan dia tidur tempat Nabi, berselimut dengan selimut Nabi, sampai orang Arab musyrikin Mekah pun ingat itulah Nabi dan hampir nak dibunuhnya. Dia lihat Ali bin Abi Talib, beraninya anak muda tersebut. Saya tanya Datuk ya, dalam surah Al-Kahfi ada juga cerita-cerita tentang anak muda yang jiwa mereka penuh dengan keimanan, jiwa mereka penuh dengan dengan kata lain mereka tidak mensia-siakan masa ya terus dengan ibadat kepada Allah Taala. Tapi sayangnya dalam hari ini kita lihat untuk yang tahun 1427 ni, kita lihat memang belia kita, anak muda kita terlibat dengan Najis Dadah memang ramai Datuk. Kemudian terlibat dengan lepak, masya-Allah ya. Kemudian terlibat dengan mak rempit. Mak rempit satu hal juga. Kadang-kadang ada setengah nak tukar nama. Jadi macam-macam nama ya. Tapi saya tak setuju sangat mak bodoh. Tak setuju sangat. Sebab mereka cerdik sebenarnya. Tapi kalau mak rempit kita tukar jadi mak stupid, okey jugalah ya. Kemudian yang terlibat dengan HIV. Ada 70,000 orang. Datuk, macam mana ya? Apakah punca masalah? Sebab kita bincang ke mana kita hari ni, kita nak buat postmortem, bedah siasat. Supaya tahun baru nanti tak bawa masalah-masalah ni. Apa punca sebenarnya Datuk? Silakan. Sebenarnya kalau kita nak lihat puncanya, memang tak dapat kita senaraikan punca sebenarnya. Cuma dalam hal ini yang saya nak tarik perhatian saya satu saja, saudara fungsi. Bila kita sebut remaja, kita sebut belia terlibat dengan lepak, dadah, rempit sebagainya, sebenarnya bukan remaja saja, bukan remaja saja. Dan kalau ia pun tidak keseluruhan remaja itu. Biasanya kalau kita rempit, biasanya kalau rempit orang muda lah. Orang tua-tua kalau umur 60 tahun tak rempit lagi dah. Kalau 60 tahun rempit juga nak kojol lah tu jawab itu. Kadang-kadang berlaku di kalangan budak-budak pun. Saya tarik sudah posisi. Cucu saya, umur dia baru 4 tahun. Beli basikal kecil yang belakang roda 3. Itu dia kata, Tok Wan nak rempit, kata dia. Dia kayu-kayu dia menerak. Itu cucu saya tu maknanya. Puncanya apa? Ini punca dulu. Walaupun saya kata di zaman hari ini, suasana hari ini, saya dapati tidak semua remaja terlibat dengan apa yang sebut hari ini. Kerana saya dapati macam malam tadi, saya pergi ceramah satu surau, saya dapati ramai anak-anak muda yang cuba menghampiri diri mereka dalam masjid. Tapi yang kita nak fokuskan ialah remaja yang terlibat secara langsung dengan penagihan dada, dengan rempit, dengan lepak, cabik ini. Bagi saya, saudara pengurusi, saya tarik yang Prof sebut tadi. Bila mana kita cakap soal modal insan, saya nak kait sikit. Bagi saya, hijrah merupakan detik pemisah yang memisahkan di antara dua jenis manusia. Manusia nas dan manusia insan. Sebab itu kenapa di peringkat awal di Mekah, ayat-ayat yang diturun kepada Nabi di Mekah menggunakan Ya Ayyuhan Nas, wahai manusia. Tetapi selepas hijrah, Nabi berpindah ke Madinah. Sepanjang Nabi di Madinah, ayat-ayat yang diturunkan digunakan sama ada Ya ayyuhallazina amanu atau Ya ayyuhal insan. Yang makna juga wahai manusia. Apa bezanya nas dengan insan ini? Baik. Di Mekah digunakan nas. Itu manusia. Ialah manusia-manusia yang bercirikan kebinatangan. Manusia yang ada akan mikir tak menerima kebenaran. Manusia lebih berminat kepada maksiat, kejahatan, kemungkaran, kekufuran. Ini nas. Tetapi bila Nabi pindah ke Madinah, maka hijrah mengubah manusia nas ini kepada manusia insan. Ini yang kita nak jana. Yang kita nak jana ialah modal insan, bukan manusia nas. Baik, siapa insan? Manusia yang mempunyai ciri-ciri kemanusiaan, yang mempunyai ciri-ciri keimanan, ketakwaan. Jadi bila mana kita nak menjana modal insan, insan inilah yang kita nak jana. Dan bila mana kita nak jana insan, bukan masa dia remaja. Lebih-lebih lagi yang dah terlibat dengan dada, HIV, biarkanlah dia dengan cara hidup dia. Apa yang kita fikir ialah soal nak jana modal insan ini. Prof dah sebut tadi. Bila kita modal tak mesti wang ringgit. Modal sesuatu yang terpertaruhkan untuk kebaikan, keuntungan di masa hadapan. Itu modal. Yang kita nak cakap ialah modal insan. Maka sebab saya kata, hari ini jangan cakap pasal remaja. Kalau nak rempit kalah. Mudah-mudahan jatuh tergalik, kojol, habis orang. Baik. Yang kita nak jana hari ini ialah modal. Kita pertaruhkan generasi baru hari ini, bayi. Masa dia bayi, kita jana dia mengikut acuan Islam. Berpandukan hadis Rasulullah SAW, Nabi sebut dalam sebuah hadis, qala Rasul, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhan aku mentakdib, aku lalu diperelokkan takdibnya. Ulama-ulama kata,
Ada pendapat mengatakan proses takdib dilakukan semasa manusia bayi. Masa manusia tak tahu apa satu. Kita takdib dia, bagi nama dia elok-elok. Kita bagi penyusuan manusia, jangan bagi susu lembu. Kita azan masa dia lahir. Ini semua takdib. Masa dia masuk dia kanak-kanak, kita tarbiyahkan dia. Itu proses tarbiyah. Masa dia bayi kita takdib, masa dia kanak-kanak tarbiyahkan dia. Kita ajar dia, didik dia, kita asuh dia. Cakap dia, bagi tahu dia. Dan masa dia masuk meningkat remaja, taklim, beri dia ilmu yang berguna. InsyaAllah. Kena proses penjanaan ini, terbinalah modal insan. Masuk peringkat remaja, remaja yang tidak bermasalah. InsyaAllah. Sebab itulah proses ini saya katakan memakan masa. Mungkin tak lama, dalam 15 tahun, 10 tahun misalnya. Maka remaja yang hari duduk lepak, dah tak ada lagi dah. Yang duduk rempik-rempik pun dah habis dah. Sama ada kojol ke, dah tak rempik lagi dah. Dah jadi orang tua dah. Habis. Maka kelahir generasi baru. Ini modal ihsan yang kita inginkan. Yang dicanangkan oleh pemimpin kita, pemerintah kita pada hari ini. Dan harapan insyaAllah menjelang tahun baru. Ini azam kita insyaAllah. Ya, itulah azam.